Apabila kita tak buat kebaikan, maka dia akan usahakan kita buat kejahatan. Apabila kita dah berjaya tinggalkan kejahatan dan kita bermula buat kebaikan, maka dirosakkan kebaikan yang kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa sahhil umurana wa la tu'assir ya Allah wa la tu'assir ya Rahman wa la tu'assir ya Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan. Ya, pertama sekali marilah kita sama-sama meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dan lagi, mudah-mudahan kita menjadi daripada kalangan orang yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan bersyukurnya kita kerana dapat duduk dalam majlis tazkirah untuk kita sama-sama memperingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan peringatan ini memberi manfaat pada diri saya sendiri, bahkan pada tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana peringatan itu akan beri manfaat kepada orang yang beriman. Maksudnya apa sahaja peringatan yang berkaitan dengan agama, apabila orang beriman mendengarnya, maka dia akan dapat manfaat dari perkara tersebut. Sekalipun peringatan tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak beriman ataupun orang yang biasalah. Maknanya bukan daripada kalangan ustaz, bukan daripada kalangan orang dikenali, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Tetapi apabila apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar, maka kita sebagai orang beriman kita kena terima. Maknanya bukanlah melihat kepada siapa yang berkata-kata, tetapi pandanglah kepada apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Sekalipun yang disampaikan oleh orang yang biasa. Apabila peringatan tersebut adalah peringatan yang beri manfaat, peringatan yang baik, maka kalau kita ambil istifadah, mengambil faedah dan ambil manfaat daripada peringatan tersebut, maka akan menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, kita masih lagi berada dalam buku ataupun kitab Hadis 40 Jalan ke Syurga ini. Dan pada minggu yang lalu kita dah bincang berkenaan dengan hadis yang ke-34 yang diberikan tajuk ringan pulang. Iaitu hadis berkenaan dengan apabila seorang yang membuat satu kebaikan yang kecil di dunia ini, iaitu disebutkan apa dia? Syajaratin qata'aha min zahri tariq, iaitu satu pokok yang menghalang jalan, maka orang tadi tebang, orang tadi alih pokok tersebut. Maka kerana apa? Kerana ia mengganggu jalan orang ramai. Maka dalam hadis tersebut Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya aku melihat orang lelaki tadi bersenang-senang dalam syurga, hanya kerana satu amalan yang dilakukan, iaitu dia potong pokok yang menghalang laluan ataupun perjalanan orang-orang lain, orang ramai. Sesuatu yang menghalang ataupun memberi keburukan kepada orang ramai, maka dia alihkan pokok tadi ataupun dia potong pokok tadi, maka memudahkan urusan orang ramai. Dalam hadis tersebut menyatakan bahawa jangan kita pelekeh amalan walaupun kita rasa amalan tersebut kecil. Allahu Akbar.
Maknanya kalau kita ni, kalau orang besar kata orang tadi dapat, satu orang dapat khatam Quran sehari, kata oh hebat. Ya, salah orang tak? 30 juzuk habis sehari. Masya-Allah. Kita baca satu juzuk pun paling laju pun setengah jam pun. Setengah jam darab dengan 30 dapatlah dalam 15 jam kita baca. Paling laju saya rasa orang baca mungkin 8 jam pun. Untuk habiskan khatam satu Quran. Paling laju lah. Ya. Maknanya kalau kita lihat amalan tadi, baca Quran khatam sehari, baik sama. Ya. Ataupun dia mendermakan, dia memberi makan kepada 1000 orang yang hadir. Masya-Allah. Memberi makan. Mana kalau kita dengar, kita kata oh hebatlah. Sah, ya. Tetapi kalau kita dengar ala dia setakat potong pokok yang menghalang lakuan, dia alih, maknanya bagi kita kecil sangat. Ya. Mana tak ada apa-apa. Tetapi dalam hadis tersebut menyatakan bahawa hanya dengan amalan kecil tadi Nabi nampak orang tadi masuk dalam syurga. Maknanya bersenang-lenang dalam syurga. Allah berikan kelebihan pada dia masuk syurga kerana apa? Kerana amalan itu. Amalan yang sedikit. Ya. Sebab itu antara maksud ikhlas yang diberikan maksud tentang ikhlas ialah sesuatu amalan yang apabila dibuat dengan ikhlas akan menggandakan ganjaran. Menggandakan ganjaran. Satu amalan yang kecil tetapi ikhlas dibuat semata-mata kerana Allah, maka dia akan berganda-ganda besar ganjaran. Sekalipun kita sedekah RM1 je. Tak. Ini dia sedekah RM1. Selalunya amalan yang kecil selalunya mudah dapat ikhlas. Ya. Mudah dapat ikhlas. Kalau kita derma contohnya ada tabung Jumaat lalu, kita tengok kat dompet ada duit RM50 dengan 50 sen. Kalau isi 50 sen, nanti sekarang bunyi pula rekam mana ada bunyi shilling masuk, ya. Maknanya orang sebelah boleh dengar lah. Tapi kalau masuk dari kertas tak bunyi, ya. Maka kita dalam keadaan terpaksa pilih antara 50 sen dan RM50, kita pun masuklah RM50. Dan kerana kita masuk, bagi kita jumlah besar lah bagi kita kan. Hanya kerana kita masuk duit yang besar, kita akan hebohkan. Tadi tabung Jumaat datang RM50, saya sedekahkan. Tapi kalau kita sedekah RM1, ada kita sedekah wang. Tadi saya pergi masjid, saya masukkan RM1 dalam tabung masjid. Tak ada. Mana ada orang cerita lah. Sebab apa? Sebab kalau orang dengar apa lah RM1 pun lah, bising lah. Mana amalan tadi kecil, ya? Maka kita tak akan hebohkan kerana nilainya sedikit. Maka amalan yang kecil ni mudah untuk dapat ikhlas jika dibandingkan dengan amalan yang besar, ya. Dibandingkan dengan sedekah RM1 juta, RM10,000, tak? Ada replika cek, ya? Maka amalan yang besar atau amalan yang banyak tadi agak susah untuk dapat ikhlas kalau ia tidak dilakukan selalu. Ya, maknanya sekali sedekah RM10,000, lepas tu 2 tahun senyap tak pernah sedekah. Ya. Maknanya amalan besar tetapi dibuat jarang ataupun sekali-sekala. Maka kerana amalan yang dibuat sekali-sekala agak susah untuk mendapat ikhlas. Tetapi amalan yang selalu dibuat, hari-hari kita baca Quran. Mungkin awal-awal baca Quran, orang tengok wah hebatnya dia baca Quran. Setiap kali lepas sembahyang mesti baca Quran. Awal-awal kita buat mungkin kita ada perasaan, mungkin jika alangkah bagusnya kalau orang nampak lah. Kalau orang tahu saya baca Quran hari-hari kan, setiap kali lepas sembahyang memang saya akan baca Quran. Di permulaan awal ataupun di permulaan amalan kita mungkin kita ada perasaan riya, perasaan takabur, perasaan bangga diri, perasaan lebih rasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi kalau kita buat istiqamah, setiap hari kita buat, ya, mungkin setahun, 2 tahun, maka kerana ia telah menjadi rutin, ya, menjadi rutin, maka akan mudahlah ikhlas itu datang. Kerana apa? Kerana amalan itu dia sentiasa dilakukan.
Ya. Sebab itu kalaulah ada amalan-amalan kita yang kita rasa tak ikhlas, ya, mungkin pertama kali kita buat tak ikhlas, jangan tinggalkan amal kebaikan tersebut. Bahkan sentiasa teruskan buat, maka satu masa nanti akan datang keikhlasan. Ya. Sebab ikhlas, benda yang ikhlas ni dia perlu diusahakan ataupun training. Dia kena usaha lah. Ya. Bila kita selalu buat, maka baru akan datang keikhlasan. Begitu jugalah kita baru awal-awal nak sembahyang, nak berjinak-jinak dengan sembahyang, ya. Kita sembahyang fardu mungkin di masjid dan sebagainya. Awal-awal kita datang masjid mungkin kita rasa kita baiklah. Tak. Kita rasa bukan semua orang dapat datang masjid. Ya. Saya kalau sembahyang di saf yang depan sekali. Tak. Ataupun dan sebagainya lah, mana amalan-amalan kita buat. Maka jangan kita tinggalkan amalan tersebut sekiranya kita nampak ataupun kita tahu bahawa hati kita tidak ikhlas. Bahkan berterusan. Datang lagi masjid, istiqamah datang masjid. Lama kelamaan orang puji pun kita tak ada rasa apalah. Dia cakap, oh kau ni hebatlah, datang masjid hari-hari, tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab itu dah menjadi rutin hari ini. Ya? Jadi jangan kita terpedaya dengan tipu daya syaitan, iaitu syaitan ni mempunyai apa diusahakan. Apabila kita tak buat kebaikan, maka dia akan usahakan kita buat kejahatan. Apabila kita dah berjaya tinggalkan kejahatan dan kita bermula buat kebaikan, maka dirosakkan kebaikan yang kita buat. Mungkin dulu syaitan hasut kita supaya kita tak sembahyang, ya. Maka satu masa mungkin kita dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah, kita jadi orang yang rajin sembahyang. Bila mana syaitan yang dilihat kita rajin sembahyang, dia akan usaha lagi supaya sembahyang kita tadi ada perasaan tidak baik. Kita rasa takabur, kibir, riak dan sebagainya. Kenapa? Amalan dah dibuat, tetapi perasaan ataupun sifat-sifat yang buruk tu ada dalam diri. Maka bila mana kita terus berterusan buat perkara tersebut, satu masa nanti akan datang keikhlasan. Ya. Malah syaitan ni dia bukan usaha pada orang yang jahat, dia tak. Orang yang baik pun dia akan usaha. Orang yang itu juga diusahakan oleh syaitan. Ya. Sebab itu kalau kita lihat pada cerita zaman dulu, cerita awliya ataupun wali-wali Allah, antara dia nak orang yang hebat, ya, ulama yang hebat, bahkan keilmuannya boleh sehingga taraf wali lah, boleh berjalan atas air tak? Atau taraf wali punya. Tetapi alangkah buruknya kehidupannya sehingga anak-anak muridnya ramai orang yang berjaya, orang yang hebat dalam perkara sufi, tetapi tok guru tadi mati dalam keadaan tidak baik. Maksudnya mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah. Walaupun dia orang yang hebat, bahkan mempunyai anak murid yang ramai, dan anak muridnya pun semuanya hebat-hebat jaga, tetapi sayang sekali bila mana di akhir hayatnya Allah uji, terpedaya dengan tipu daya syaitan dan iblis, sehingga apa? Sehingga matinya dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Ya. Maknanya nak kata apa? Nak katakan bahawa setiap manusia diuji. Setiap manusia diuji. Dan ujian itu bukan hanya kesusahan. Kita rasa ni kalau dengar orang ni sakit lah, kata macam kesian dia diuji dengan kesakitan lah. Sebab kita rasa sakit itu adalah ujian. Tetapi kita lupa bahawa perkara yang nikmat itu juga adalah ujian. Sihat tubuh badan yang hakikatnya adalah ujian. Orang yang miskin itu ujian, orang yang kaya itu juga adalah ujian. Ada orang berjaya mentaati Allah bila mana Allah uji dia dengan kemiskinan. Dia miskin, dia rajin datang masjid, dia rajin baca Quran, dia rajin bersedekah, ya. Sedekah mana yang dia mampu, dia rajin sembahyang sunat, berdoa, minta dengan Allah. Tetapi bila mana Allah uji pada diri dia, jadi orang yang kaya, dia jatuh, ya. Maknanya bila kekayaan datang dalam diri dia, dia jauh daripada agama. Kalau dulunya selalu baca Quran, sekarang Quran tinggalkan. Kalau dulu selalu datang masjid, sekarang
datang ke tempat-tempat maksiat. Maknanya apa? Maknanya ada kala orang berjaya dalam keadaan kemiskinan, ada kala orang itu berjaya dalam keadaan kekayaan. Sebab itu kalau kita lihat dalam kisah dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang Qarun. Ya, Qarun. Qarun ni kali itu asal orang yang antara orang yang menjadi pengikut kepada Nabi, ya. Nabi Musa AS, ya. Nabi Musa ya. Jadi apabila Allah Ta'ala uji dia dengan kekayaan, maka dia menyebabkan dia jauh daripada agama, meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahkan matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sehingga hari ini kalau kita nampak ada harta tu, kita kata harta karun. Tak, harta karun, Qarun lah. Maksudnya kalau jumpa, tiba pergi gua, masuk gua jumpa emas, kita ni harta karun. Ataupun jumpa duit RM1 je dalam tanah, contoh lah, jika dia harta karun. Padahal kita pun tak tahu harta karun ni harta siapa dah. Nak katakan apa? Nak katakan betapa kayanya Qarun, sehingga Allah buat keputusan, Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan harta yang dia ada. Harta yang banyak, tetapi Allah tenggelamkan, Allah benamkan Qarun dan juga harta-harta yang sekali Allah benamkan. Sebab itu bila mana keluar je harta, kita kata harta Qarun. Sebab apa? Sebab harta Qarun telah ditenggelamkan oleh Allah, ya. Maka hakikatnya ialah bila mana kita panggil harta Qarun, sebab itu kita makin beringat lah, ya. Dia tak ada harta Qarun, kita tak jadi makin jauh daripada agama. Tak. Maksudnya bila nampak harta Qarun, makin ingat cerita tentang Qarun yang Allah Ta'ala telah binasakan kerana menjauhi, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujian, begitu juga zaman Nabi SAW, ada satu orang sahabat, ya, satu orang sahabat yang dulu beriman bersama dengan Nabi, mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi dalam keadaan kemiskinan. Maka dia minta, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Nabi, aku jadi orang miskin, supaya tak berdoakan kepada aku supaya aku jadi orang kaya. Maka Nabi doakan dia jadi orang kaya. Maka rumahnya daripada dekat dengan Masjid Nabawi, bila mana ada ternakan dia, kambing lah. Zaman dulu kambing lah. Bila kambingnya makin membiak. Bila dah banyak kambing, maka duduk makin jauh lah. Banyak lagi jauh lagi. Nabi hantar satu utusan jumpa dengan dia untuk minta zakat, zakat ternakan. Maka dia ingkar, dia kata tak nak. Apa yang aku miliki hari ini adalah apa yang aku sendiri usahakan. Maka dia enggan bayar zakat yang dihantar utusan daripada Nabi SAW. Bila mana di zaman Sayyidina Abu Bakar, pun sama. Bila mana dia hantar untuk minta zakat, dia ingkar, tak nak bayar zakat. Di zaman Sayyidina Umar jadi dia bertaubat. Maknanya dia teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka dia nak bayar zakat. Sayyidina Umar tolak. Kata kalau zaman Nabi dulu kamu diminta oleh Nabi, kamu tak nak bayar, maka hari ini kamu nak bayar zakat, aku tak akan terima. Maka nak katakan apa? Antara ujian yang besar adalah harta. Antara ujian yang besar adalah harta. Sebab itu syahwat ataupun keinginan manusia ini adalah ujian. Allah sebut dalam Quran apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal bani wal qanatir, hingga akhir ayat. Antara perkara yang Allah hiasi diri manusia ini, iaitu ada keinginan syahwatnya apa dia? Hubbu syahawati minan nisa, antaranya dengan perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal bani wal qanatir, dan juga anak pinak, dan juga kenderaan dan harta benda yang lain. Ya? Maknanya ini antara perkara yang Allah datangkan dalam hati kita. Kita suka perempuan, suka pada anak, suka pada harta. Tetapi itu adalah ujian. Maknanya taklah salah. Jangan buat kata, oh kalau macam tu tak boleh suka pada perempuan. Tak. Kalau tu tak kahwin dah. Ataupun suka pada harta. Maknanya kalau macam tu tak boleh ada harta lah. Tak. Maknanya semua apa yang ada di atas muka bumi kita boleh miliki.
Tetapi jangan ada perkara tersebut menghalang kita daripada taat kepada Allah. Biarlah satu dunia ini saya pemerintah ni, contohlah. Maknanya dia kata apa, raja kepada seluruh dunia ini saya, contoh. Mana semua negara bawah taklukan saya. Tetapi jangan perkara-perkara ini menyebabkan kita makin jauh dengan Allah. Sebab itu antara orang yang dalam Quran diceritakan, antara ada orang yang berjaya dan ada juga orang yang tidak berjaya. Orang yang tidak berjaya antara yang disebut siapa? Qarun, Fir'aun, siapa lagi? Haman, sebut lagi apa? Dan yang lain lah. Namrud contohnya. Mereka ada kekuasaan, mereka ada pemerintahan, mereka ada orang menyokong mereka, rakyat jelata, tetapi mereka daripada kalangan orang kufar, kafir, yang ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi, ataupun disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama ada mereka yang berjaya. Siapakah mereka? Antara Zulkarnain, disebutkan Zulkarnain disebut dalam surah Al-Kahfi, berkenaan dengan Zulkarnain membina tembok tembaga daripada menghadang Ya'juj dan Ma'juj. Antara lain siapa dia? Antara lain di zaman Nabi, antaranya Sayyidina Osman, orang kaya. Dan adalah bapa Abdurrahman bin Auf, antara orang kaya. Tetapi walaupun mereka ini kaya, mereka tetap bersama dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang kita nak. Maknanya perkara dunia ini kita boleh ada, tetapi jangan menyebabkan perkara dunia yang kita ada ini menjadi penghalang untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis yang sebelum ini, pada hadis 34, diceritakan tentang jangan kita berlekeh satu amalan yang kecil, kerana mungkin amalan yang kecil tadilah amalan yang paling ikhlas. Mungkin sedekah RM1 itulah yang paling ikhlas, lebih ikhlas daripada kita sembahyang. Contoh, sembahyang kita ialah nampak ibadat. Mungkin sedekah tadi lebih ikhlas daripada sembahyang kita kerjakan. Maka jangan kita pandang ringan pada amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Apa yang kita perlu ada ialah kita buat kebaikan tersebut dan kita harapkan supaya kebaikan tersebut diterima, bahkan menjadi sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga. Baik, kita masuk pada hadis yang 35, iaitu dalam bab adil dalam memberi hukuman. Hadis yang disampaikan oleh Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu thalathatun wahidun fil jannah wa ithnani fil nar. Fa amma alladhi fil jannah fa rajulun 'arafa al-haqqa fa qada bihi wa rajulun 'arafa al-haqqa fa jara fil hukmi fa huwa fil nar. Wa rajulun qada lin-nas 'ala jahlin fa huwa fil nar. Rawahu Abu Dawud. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang hakim. Kata Nabi ada 3 jenis hakim. Hakim maknanya apa? Maknanya orang yang memberikan hukuman, memutuskan hukuman. Kalau konteks sekarang kita dalam mahkamah lah, yang menentukan hukuman. Ataupun selain daripada itu siapa dia? Iaitu orang yang menjadi pemimpin. Maka kata Nabi, hakim ini ada 3 jenis ataupun 3 karakter lah, 3 golongan. Kata Nabi, 1 golongan akan masuk syurga dan 2 golongan lagi akan masuk neraka. 1 golongan yang di syurga, kata Nabi, hakim yang masuk ke syurga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan hukum dengan kebenaran. Menjatuhkan hukuman daripada sebaliknya, sebalik daripada kebenaran lah, mana menipu. Dan yang ketiga kata Nabi, wa rajulun qada lin-nasi 'ala jahlin fa huwa fi nar. Dan yang ketiga kata Nabi ialah hakim yang ketiga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman atas kejahilan, maka dia juga di dalam neraka. Ada 3 golongan lah. Pertama, satu orang yang tahu kebenaran dan dia menghukum berdasarkan kebenaran. Yang kedua, seorang yang tahu kebenaran tetapi menghukum yang sebaliknya.
Yang ketiga ialah seorang yang menjatuhkan hukuman dalam keadaan dia jahil, maknanya tak tahu kebenaran. Ya. Maka ini hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga kata Nabi, iaitu seorang yang mengetahui kebenaran dan menghukum atas kebenaran tersebut. Ya. Jadi hakim ni ataupun pemimpin adalah satu tugas yang begitu besar, dan untuk menentukan hukuman adalah berdasarkan kepada perkara yang zahir. Ya, perkara yang zahir. Sebab itu kita dah bincang sebelum ni, banyak kali saya beritahu, hukum adalah berdasarkan zawahir ataupun zahir, iaitu perkara luaran. Ya, luaran. Maknanya kita sebagai manusia, kita tidak menghukum perkara yang terdapat dalam hati. Sebab hati ni antara manusia dengan Allah saja mengetahui lah. Kita tak boleh kata, oh, dia ni tak ikhlas. Orang ni tadi saya nampak dia sembahyang tak ikhlas. Tak boleh. Sebab apa? Ikhlas itu adalah antara dia dengan Allah. Sama ada dia ikhlas ataupun tidak ikhlas, itu antara dia dengan Allah. Kita menghukum berdasarkan luaran saja. Luaran. Sebab itu apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan hukum, kita menghukum berdasarkan zahir. Sembahyang, kita kata sah ataupun tidak, itu adalah berdasarkan zahir. Cukup rukunnya, cukup syarat sahnya, kita kata sah. Sama ada dia ikhlas, sama ada dia khusyuk, itu perkara yang batin, perkara dalaman. Kita tak boleh tahu. Maksudnya kita tak tahu, melainkan dia beritahu lah. Kalau kata tadi saya sembahyang memang tak ikhlas pun, itu maknanya dia beritahu lah. Maknanya dia sendiri yang kata saya tak ikhlas. Ataupun saya sedekah tadi 10,000 pakai cek yang besar tadi, memang tak ikhlas pun, saja je nak tunjuk. Maknanya amalan tadi kita tak akan tahu sama ada dia ikhlas ataupun tidak, melainkan dia sendiri yang beritahu. Maka hakim pertama bila mana jadi hakim, mesti mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Maka mencari kebenaran banyaklah dalam siasatan dan sebagainya. Kalau dalam hukum Islam, kita banyak pakai tentang saksi. Saksi. Dan orang yang layak menjadi saksi itu juga adalah orang-orang yang tertentu. Maksudnya bukan semua orang boleh jadi saksi, tak. Kalau akalnya tidak waras, tak boleh. Ataupun dia ni memang terkenal dengan orang yang memang suka menipu, kalau dia saksi memang tak akan diterima. Antara lain ialah orang yang melakukan dosa besar, maka dia juga tidak layak jadi saksi. Menentukan. Kerana apa? Kerana menentukan hukum ataupun hukuman ini adalah satu benda yang besar. Dia bukan jatuh hukum betul habis, tak. Bahkan apa sahaja hukuman yang diberikan oleh hakim tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga satu orang yang pemimpin. Pemimpin mesti melaksanakan apa yang dia sepatut jalankan. Tanggungjawab yang diberikan kepada dia mesti diberikan ataupun dilaksanakan. Kenapa? Kerana setiap amanah yang diberikan pasti akan ditanya. Sebab itu amanah dalam bahasa Arab dipanggil apa dia? Ataupun tanggungjawab dipanggil apa? Dia panggil mas'uliyah. Dalam bahasa Arab dipanggil tanggungjawab ialah mas'uliyah. Mas'uliyah apa maksud dia? Sesuatu yang akan ditanya, sesuatu yang akan dipersoalkan. Maknanya tanggungjawab yang kita ada, satu masa nanti di akhirat kita akan ditanya tentang amanah tersebut. Kalau kita laksanakan dengan baik, maka terlepaslah kita daripada siksaan. Tetapi kalau kita buat ala kadar saja, maka kita akan dipertanggungjawabkan. Dan setiap daripada kita ini adalah pemimpin. Kita bukan cakap kalau pemimpin dia, maknanya kepala negara lah, Perdana Menteri, Raja, Sultan, Menteri dan sebagainya. Kita ini kalau kita cakap pemimpin, maknanya mesti dia lah orang besar. Padahal pada hakikatnya kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu ni adalah pengembala ataupun orang yang ada tanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawabnya ataupun amanahnya ataupun geblaannya.
Kebelahan, betul kebelahan. Benda yang tidak ada itulah. Ya, mana kambing sebagainya. Sesuatu yang menjadi tanggungjawab. Mana setiap daripada kita ni ada tanggungjawab. Kalau kita mungkin bukan pemimpin negara, Perdana Menteri, tetapi kita ada tanggungjawab yang lain. Mungkin kita ada adik-beradik yang dah berkahwin, isteri, mungkin ada anak, ya, ataupun kita ada saudara mara dan sebagainya. Maka hakikatnya kita adalah pemimpin kepada orang lain. Bahkan kita juga adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Maknanya yang menentukan sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, siapa dia? Kita. Sama ada kita nakkan kebaikan ataupun keburukan, yang menentukan adalah kita. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi beritahu ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan arasy di pada mahsyar nanti. Antaranya apa dia? Antaranya al-imamul adil, atau imamul adil, ya, iaitu pemimpin yang adil. Dalam keadaan di pada mahsyar, tuan-tuan, kita dipenuhi dengan kesengsaraan, ya. Maknanya semua orang dalam keadaan risau dan bimbang, sama ada dia mendapat kejayaan ataupun keburukan daripada apa yang akan Allah Ta'ala tentukan. Sebab itu dalam satu hadis Sayyidina Aisyah apabila Nabi beritahu bahawa di pada mahsyar nanti semua manusia dikumpulkan di satu tempat dan mereka berada dalam keadaan bertelanjang, tidak ada pakaian, seorang pun tak ada pakaian. Maka Sayyidina Aisyah beritahu kepada Nabi, tidakkah manusia malu ketika itu dalam keadaan semua terbogel, dalam keadaan semua bertelanjang, tak ke semua merasa malu? Maksudnya kalau kat dunia ni, kalau orang bogel kita pelik lah tak? Tiba satu orang bogel masuk dalam masjid, betul buat apa? Tengah kuliah boleh berhenti, kan? Sebab apa? Perkara yang ajaib, mana satu perkara yang mengaibkan, ya? Tetapi di pada mahsyar semua manusia dalam keadaan bogel. Maknanya kita lah, bukan orang lain, kita lah manusia. Semua orang dalam keadaan terbogel. Maka Sayyidina Aisyah, maknanya kalau logiknya kita macam tu jugalah. Maknanya kalau dah Nabi sampaikan kepada kita waktu tu, kita pun kena fikir, tak rasa malu kita waktu tu dah. Maka Nabi kata apa? Kedahsyatan di pada mahsyar itu menyebabkan tidak ada masa untuk manusia fikir tentang rasa malu tu, rasa malu terbogel, rasa malu bertelanjang. Tak ada. Sebab apa? Sebab begitu dahsyatnya kehidupan di pada mahsyar. Semua manusia memikirkan dirinya sendiri, ya. Semua manusia dah tak fikir tentang orang lain, ya. Kalau kat dunia ni mungkin kalau satu orang ibu mungkin fikir tentang anaknya, ya. Kalau satu orang ayah mungkin fikir tentang anaknya, ya. Kalau kita mungkin kita fikir pada orang yang kita sayang dan orang yang kita kenal, ya. Maksudnya kalau dia sakit, kalau dia kemalangan, kalau apa-apa musibah berlaku pada diri dia, kita rasa sedih ataupun kesian, ya? Tetapi di pada mahsyar tidak ada masa manusia fikir tentang orang lain, dia hanya fikir untuk diri saja. Semua mikirkan, adakah aku berjaya waktu ni? Adakah aku akan mendapat rahmat Allah ketika ini? Ataupun aku akan mendapat kemurkaan Allah? Maka Nabi beritahu ada 7 golongan manusia yang apabila dalam keadaan kedahsyatan pada mahsyar, mereka ini akan duduk di bawah naungan arasy. Naungan arasy ni maksudnya apa? Kalau kita sekarang ni kata ada pentas VIP lah, di situ ada yang aircon contoh, ya. Maknanya manusia dalam keadaan happy lah, gembira. Tak ada sesuatu yang dahsyat berlaku pada diri ni. Antaranya apa dia? Yang pertama Nabi sebut ialah al-imamul adil, iaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu siapa dia? Satu orang pemimpin sama ada benda ataupun orang yang dia pimpin itu besar, banyak ataupun sedikit. Maksudnya pemimpin masyarakat, ketua negara ataupun orang biasa, sama. Asalkan dia berlaku adil dalam pemerintahan. Dan adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kata ini adil, adil maksudnya sama rata, tak.
adil bukan sama rata. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan itu apabila kita letak sesuatu kena pada tempatnya. Dia kata kasut diletakkan di kaki, maka kena pada tempatnya. Itu antaranya adil. Kalau kasut letak kat kepala, itu nama tak adil lah, bagi zalim. Ya? Begitu juga kalau kita ada anak yang umur 2 tahun, 3 tahun. Ada seorang anak pertama mungkin umur 6 tahun, anak kedua umur 3 tahun, anak yang ketiga mungkin umur setahun. Tak. Maka keadilan pada mereka apa dia? Contohnya kita beli pakaian, baju dah. Beli baju. Kita beli baju, keadilan untuk beli baju pada anak-anak kena pada saiz ni. Kalau yang 6 tahun kena pada saiz ni. Yang 3 tahun sama kena pada saiz ni. Yang umur setahun kena pada saiz ni. Maka itu namanya adil. Kalau kita beli sama semua, dah, maknanya kita beli yang 3 awak anak tadi, setahun, umur 3 tahun, umur 6 tahun, kita beli semua saiz sama je. Mana kita beli saiz besar betul, saiz untuk budak 6 tahun. Yang umur setahun pun kita bagi baju tu, yang umur 3 tahun pun kita bagi baju yang sama. Maka itu namanya tidak adil. Walaupun sama, sesuatu pada tempatnya sesuai. Yang umur setahun sesuai dengan baju dia, yang umur 3 tahun sesuai dengan baju dia, yang umur 6 tahun sesuai dengan baju dia. Maka itu barulah adil. Itu antara contoh yang mudah lah. Itu antara contoh yang mudah. Maknanya kalau kita hari kita memperjuangkan keadilan sama rata, itu adalah satu perkara yang salah, satu perkara yang tidak kena pada syarak. Ya? Maka keadilan mesti meletakkan sesuatu pada tempat. Itu antara satu golongan yang Nabi sebut akan berada di bawah naungan arsy Allah, iaitu pemimpin yang adil, laksanakan keadilan pada masyarakat ataupun kepada orang yang dipimpin. Ya. Antara lain juga disebut dalam 7 perkara tersebut ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Satu orang lelaki yang hati sanubarinya terpaut pada masjid. Maknanya hatinya selalu suka ke masjid. Tengok masjid pun dah suka. Kalau dalam perjalanan tengok itu masjid, maknanya nampak apa, suka. Ini kalau jalan alah masjid. Maknanya kita tidak ada perasaan suka pada masjid. Bangunan masjid itu juga adalah satu bangunan yang dipilih sebenarnya, walaupun bangunan biasa lah. Kalau kita nak banding masjid kita dengan masjid Al-Haram, jauh berbeza lah. Dari segi bangunannya, dari segi bentuknya, dari segi pengimarahannya, memang jauh berbeza. Tetapi hakikatnya bangunan masjid walau macam mana pun, apabila kita namakan dia sebagai masjid, ia adalah satu tempat yang ditinggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa sahaja yang ada kaitan dengan agama, maka perkara itu akan jadi mulia. Ya. Baju, tak, baju bukan jubah lah, jubah memang nampak baju agama lah. Maksudnya baju, walaupun baju t-shirt, dari baju t-shirt itulah kita pakai untuk pergi masjid ataupun untuk kita sembahyang. Maka kerana dia ada kaitan dengan agama, maka hakikatnya dia adalah mulia di sisi Allah. Mana ada nilai. Tetapi walaupun baju yang sama, tapi digunakan untuk benda yang tidak baik. Baju itulah pergi ke disco, betul tak? Maka baju itu tidak ada nilai di sisi Allah. Ya? Maka apa sahaja perkara yang ada kaitan dengan agama, termasuklah bangunan, walaupun bangunan yang sama, tetapi kita namakan di masjid, maka itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka kehendak dalam hadis ini ialah sesiapa yang berkait rapat dengan kehakiman mesti melaksanakan, memutuskan hukum ataupun hukuman dengan yang terbaik berdasarkan kebenaran. Ya, berdasarkan kebenaran. Maknanya mesti diselidiki dululah. Antara lain selain daripada orang hakim ialah kita sebagai orang pemimpin. Apa yang kita ada untuk yang berada di bawah pimpinan kita, mesti kita tunaikan kehendak ataupun tugas dan tanggungjawab tersebut dengan cara yang paling baik. Ya. Maka itu adalah antara perkara yang disebut dalam hadis ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya dan kita semua.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Dia. Apa yang baik itu daripada Allah yang Tuhan atas kemana diri saya. Saya minta maaf dari tuan-tuan sekiranya hati kasar bahasa atau kurang nak menyampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.